Niat ada dua macam. Satu niat biasa. Saja aku mengerjakan haji dan aku ihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Itu haji ifrad. Ini juga niat bagi haji tamattu yang bila Syekh kata nak pergi ke Arafah, dia akan jatuhkan niat begini juga. Saja aku mengerjakan haji dan aku ihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Kalau dia ambil haji tamattu, dia akan niat saja aku mengerjakan umrah dan aku ihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Kalau haji kiran, saja aku mengerjakan haji dan umrah dan aku ihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Okey? Dan kalau ada sesuatu yang menyebabkan dia tak dapat selesaikan segala rukun haji dia, dia terpaksa kena balik Singapura, misalnya orang ni sakit, dia tak dapat tawaf ke apa, atau dia dah perempuan, dia datang haid, tak dapat tawaf, dia kena balik Singapura, boleh. Dia boleh balik, keluarkan diri dari pantang larang. Macam mana keluarkan diri dari pantang larang? Dia kena keluarkan sebab duit untuk harga seekor kambing. Dengan niat dalam hatinya, saja aku mengeluarkan wang ini untuk menyembelih kambing dam bagi hajiku. Okay? Dan dia beri pada Syekh, saya wakil dengan Ustaz, saya izinkan Ustaz mewakilkan sesiapa saja untuk menguruskan penyembelihan dam bagi haji saya kerana Allah. Ustaz mesti nak jawab, pun jadi. Okay? Yelah pun boleh. Okay? Dia still dalam ihram. Dia tak boleh buka ihram sampai dia kena keluar dari Mekah, sampai ke satu kawasan yang kira-kira susah lah dia nak balik. Mungkin tak balik ke Mekah lagi. Yang ni mungkin kita bilang di Jeddah. Okay? Sampai di airport, ambil gunting rambut. Baru dia terkeluar dari pantang larang. Tapi dia kena datang lagi nanti bila-bila masa untuk settlekan apa yang belum settle. Okay? Itu kalau niat biasa. Tapi kalau dia niat bersyarat, sama macam tadi, cuma dia tambah syarat, saja aku mengerjakan haji, sama kan? Dan aku ihram dengannya, sama, tambah, dengan syarat tahlulku tanpa dam jika ada sesuatu yang menghalangi. Itu haji ifrad. Kalau haji tamattu, saja aku mengerjakan umrah, dan ini umrah bukan saja untuk haji tamattu, setiap kali orang buat umrah niat macam ini. Okey, saja aku mengerjakan umrah dan aku ihram dengannya dan dengan syarat tahlulku tanpa dam jika ada sesuatu yang menghalangi. Kalau haji kiran, saja aku mengerjakan haji dan umrah dan aku ihram dengan kedua-duanya dengan syarat tahlulku tanpa dam jika ada sesuatu yang menghalangi. Okey. Kalau berlaku sesuatu yang menyebabkan dia tak dapat meneruskan rukun-rukun haji dia atau rukun-rukun umrah dia, maka dia cuma ambil saja gunting, dia tak payah sembelih seekor kambing. Okey? Tak payah berwakil dengan syekh dan sebagainya. Kat mana dia tertahan, situ dia keluarkan gunting. Katalah dia kena head, sekarang dia nak balik Singapura, ambil aja gunting, gunting rambut dia niatlah saja aku mengeluarkan diri aku daripada ihram haji atau ihram umrah. Dan lepas tu dia sudah normal, dah tak ada pantang larang. Tapi mereka semua ni kena datang balik untuk menyempurnakan apa yang kekurangan. Katalah orang ni, perempuan ni barangkali dia tak dapat tawaf haji. Okay? So lain semua dia dah buat. Cuma tawaf haji, dua saja pantang larang. Bersatu dan bernikah. Dengan dia buat apa yang tadi saya cakap, dia kena, kalau dia tidak ada niat bersyarat, dia potong seekor kambing. Kalau ada niat bersyarat, tak payah potong, just tahlul. Semua pantang larang terangkat. Nanti bila dia dah selesa, dia datang, naik kapal terbang, ikut kumpulan umrah barangkali, niat umrah, masuk buat umrah, settlekan dia punya umrah, selesai umrah, dia sekarang nak buat tawaf haji. Terus dia niat saja aku melakukan tawaf haji kerana Allah Ta'ala, atau saja aku qada tawaf hajiku kerana Allah Ta'ala. Dan dia pusing tujuh keliling, settle. Okay. Mesti nak kena datang balik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah datang pada tahun ke-6 Hijrah ke Mekah. Tiba-tiba tak pakai ihram, tak diberi masuk oleh kafir Quraisy.
Sebaliknya mereka suruh Nabi balik dan mereka buat perjanjian yang masyhur dalam sejarah Islam, yakni perjanjian Hudaibiyah. Okey. Dan tahun depan dibenarkan masuk 3 hari. Terus sekarang macam mana? Nabi dah pakai ihram lagi 29 km saja masuk Mekah. Tak dapat meneruskan, jadi Nabi sembelih sekambing seekor, kan? Kemudian Nabi buka ihram. Tahun depan Nabi qada semua. Sebab Nabi belum tawaf, belum sa'i semua belum. So kena buat semua baliklah. Macam kita cuma tawaf aja tak buat, kan? Kita buat tawaf. Okey. Tapi Nabi tak niat bersyarat. Tapi ada seorang perempuan, Duba'ah binti Zubair, saya dalam buku awak pun ada dia punya hadis, kan? Dia berkata pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ni mengandung dah syarat, tapi saya nak buat ibadah haji, macam mana saya berihram?" Kata Nabi, "Berihramlah kamu, letakkanlah syarat." Okey? Di mana Allah tahan kamu, di situlah kamu berhentilah ibadah tu. So dari hadis yang sahih tu kita ambil hukum, yakni kita boleh niat bersyarat. Okey? Baik. Jadi kalau niat bersyarat, saya dah bilang dia punya bila awak tahlul yang awak gunting rambut tu, itu bukan tahlul rukun haji. Itu tahlul kita buat simpanan saja. Sebagai kalau tak boleh teruskan ibadah haji, terpaksa balik, baru kita tahlul. Ni di mana dinamakan niat bersyaratnya tahlul. Okey? Kalau tahlul haji, itu kalau awak dah pergi Arafah, awak pergi Muzdalifah, awak lontar, awak tahlul. Itu tahlul apa? Itu tahlul rukun haji, Itu nanti kita akan bincang bahagian tahlul rukun haji. Ini pun saya rasa minggu lepas kita dah dengar. Niat syarat dan okey. Jadi niat niat bersyarat sama niat biasa. Minggu lepas kita dah bincangkan 2 jam. Ni saya dah ulang sikit. Kalau ada yang tak faham tentang niat ni, hantar surat, saya akan ulang balik. Okey? Ada tak yang tak faham? Ada siapa yang tak faham? Kalau minta ulang, saya ulang. Okey? Baik. Sekarang kita dalam kapal terbang dan niat. Okey? Bila kita niat saja, kita sudah masuk dalam ibadah haji dan ibadah umrah. Ni perhatian, sunat sebelum jatuhkan niat, solat sunat ihram dan segala peradabannya. Setelah jatuhkan niat, taklah banyak-banyak mengucapkan talbiyah. Cuma kita tak dapat buat solat sunat ihram dalam kapal terbang mungkin. Sebab tiap-tiap solat mesti cukup rukun-rukun solat. Okay? Dan tiap-tiap solat tidak diterima melainkan dengan berwudu. Kalau tidak dapat berwudu, kita bertayamum. Okay? Bagi kita orang perempuan, saya dah terangkan ni dalam kapal terbang. Dalam kapal terbang, kita tak dapat berwudu dan tak dapat bertayamum sekalipun kita ada 1 botol air spray. Kenapa? Sebab bila kita nak angkat wudu, kita kena buka ni tangan baju kita ni, kan, lengan kita ni kita kena seng-seng, kan. Bila kita seng-seng, aurat kita terbuka. Dan bila aurat kita terbuka, hukumnya berdosa kita. Dan kita juga, sekalipun awak kata, baik laki-laki, dia kata saya pakai spray, yes boleh pakai spray, tapi tetap solat tu banyak kekurangan. Ada orang dia cuma kira dah angkat wuduk saja, tapi solat dia ada 13 rukun. Kalau 13 rukun dipenuhi bagi orang yang mampu, baru sah solatnya. Dan orang yang pergi biasanya orang yang mampu, dia boleh berdiri, dia boleh jalan, tapi dia solat tak berdiri. Mana rukun qiyam dah tak ada. Dia tak rokok, rukun rokok dah tak ada. Kan? Semua kat seat aja, kan? Kemudian barangkali tak menghadap kiblat. Janganlah pula bilang, Ustazah, pasal ni dah berapa tahun, berapa banyak jemaah yang pergi balik, mereka tanya pada saya, dia kata saya naik kapal terbang,
ustaz kata kita tak usah bimbang soal kiblat. Kita nak pergi Mekah. So kapal terbang ni memang arah ke Mekah. Kesian lah kalau budak-budak graduate, budak-budak universiti dapat ketawa kan kita. Tahu kau jadi ustaz-ustazah cakap macam itu. Sebab kapal terbang tu dia tak masuk Islam. Jadi dia tak dalam nak ngadap kiblat aja. Dia punya longitude attitude. So tak masuk akal tu. Okey, yang ada beritahu saya nak solat tapi saya punya syekh kata, guru saya kata tak payah, pasal apa kita darurat. Jadi dalam kapal terbang tak solat, kapal terbang meletup, awak termasuk orang yang tak solat. Kita kena hormat waktu. Faham tak? Nanti solat ni kita qada balik. Okey. Kalau awak nak solat sunat ihram bagi lelaki, barangkali kita bilang dia ada wuduk, dia boleh angkat wuduk tapi dia tak ngadap kiblat. Okey. Dia nak buat, dia boleh buat. Tapi kerana kita kekurangan rukun, salat sunat tak ngadap kiblat, ada dibenarkanlah kalau ada. Cuma kita kalau dapat yang masa kita nak takbir tu jangan saja kita ngadap kiblat. Lepas tu lain semua tak ngadap kiblat tak apa. Tapi rukun-rukun lain pun kita tak dapat buat. Okey. So kalau pada saya dalam kapal terbang, kita just jatuh niat. Okey, memang susah nak solat. Jatuh niat, talbiyah. Tetapi kalau kita dah buat katalah haji tamattu, dia masuk Mekah dengan umrah kan, dia masuk haji ifrad masuk ke Mekah, haji tamattu masuk ke Mekah, haji kiran masuk ke Mekah, settle semua barang, tiga-tiga akan pergi ke masjid, Masjidil Haram, dan tiga-tiga akan lakukan tawaf. Cuma haji tamattu dia buat tawaf rukun umrah. Haji ifrad dan haji kiran dia buat tawaf kudum. Tawaf kudum wajib niat. Saja aku tawaf kudum kerana Allah. Mesti ada niat. Tawaf untuk haji dan tawaf untuk umrah tak payah niat lagi. Masa kita niat saja aku mengerjakan umrah atau saja aku mengerjakan haji, semua dah masuk kat situ. Okey. Nak niat harus tapi tak wajib. Dan ketiga-tiganya akan tawaf Kaabah. Okey, selesai tawaf nanti ada sunat-sunatnya akan dilakukan. Settle, ketiga-tiga orang ni pergi tempat sa'i. Okey. 2 orang akan buat sa'i rukun haji, 1 orang akan buat sa'i rukun umrah. Tamattu buat sa'i rukun umrah. Selepas itu 1 orang saja tamattu yang akan bertahlul. Lagi 2 orang kalau dia tahlul pun tak pakai. Dia ambil gunting rambut dia tak pakai. Sebaliknya kena denda. Okey? Tak boleh dia bukan dia time, dia tak boleh. Okey? Baik. Kemudian katalah dah habis 1 umrah, nak buat lagi umrah. Ini bila-bila, sama ada umrah awak pergi sekarang, umrah bulan Ramadan, umrah haji ifrad atau haji tamattu sesudah ibadah haji atau sebelum ibadah haji. Setiap kali nak buat umrah, kita mandi sunat ihram. Kat mana nak mandi? Dekat hotel. Kalau berada di Madinah, mandi di Madinah. Sebelum mandi, ketik kuku, bersihkan segala kotoran-kotoran dari badan, bulu ketiak dan sebagainya, semua dibersihkan. Kemudian baru kita mandi. Mandi dengan niat saja aku mandi sunat ihram. Sudah mandi, perempuan nak pakai tutup aurat, lelaki nak pakai biasa, boleh. Mungkin sampai di tempat tanah halal baru dia tukar pakaian dia, itu tak ada masalah. Dia pergi Tanaim atau Ja'rana atau sebagainya. Kalau dari Madinah pergi ke Abyar Ali. Okay. Dan apa dia buat? Kalau dia masuk masjid, dia tahiyatul masjid 2 rakaat. Lepas itu, dia sembahyang sunat ihram 2 rakaat. Lepas sembahyang salat sunat ihram 2 rakaat, dia akan jatuhkan niat. Okay. Kalau dia nak buat umrah, saja aku mengerjakan umrah dan aku ihram dengannya dengan syarat tahlulku tanpa dam. Jika dia nak buat haji, dia niat. Kalau dari Madinah nak masuk ke Makkah musim haji, dia niat haji. Saja aku mengerjakan haji dan aku ihram dengannya dengan syarat tahlulku tanpa dam. Kalau dia haji tamattu, dia dah settle semua umrah dia dan kan Syekh dah kata malam ni atau besok kita akan pergi Arafah.
So dia kata besok, so pagi besok mandilah sunat ihram. Lepas itu boleh jatuhkan niat di rumah atau di masjid. Semua sunat sebelum jatuh niat salat 2 rakaat sunat ihram. Lepas kita jatuhkan niat, kita talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik hingga akhir. Jelas sampai sini? Boleh faham? Okey. Sekarang dengar betul. Ini untuk perempuan. Awak datang, kalau awak niat haji ifrad, dalam haid atau tidak, tak ada masalah. Nak niat haji ifrad, dalam haid semua boleh niat. Niat haji ifrad, awak lagi dah masuk Zulhijjah 3 ke 4 baru sampai ke Mekah. Awak kata saya nak buat haji ifrad. Okey, buat. Dalam haid tak apa. Okey, saja aku mengerjakan haji dan aku ihram dengannya dengan syarat talulku tanpa dam jika ada sesuatu yang menghalangi. So dia tak ada problem. Okey, dia masuk, boleh buat tawaf kudum? Boleh tak boleh? Habis dia haid kan? Habis dia haid masuk juga. Tak boleh masuk masjid. So dia tak dapat buat tawaf kudum sebab dia dalam haid. Dia tak dapat tawaf semua. Solat pun dia tak buat. Dia boleh zikir dan doa saja. Baca Quran pun tak boleh. Okey? Baik. Ustaz dia kata pergi Arafah. Dia boleh pergi Arafah. Di Arafah apa dia nak buat? Cuma dia tak boleh solat saja. Zikir-zikir semua boleh buat. Doa semua boleh. Okey? Tak ada masalah. Nak pergi melontar boleh. Tak ada masalah. Nak tahlul gunting rambut boleh. Tak ada masalah, dibenarkan. Okey? So no problem. Okey? Yang dia tak boleh nanti, kalau dah berapa hari dia buat melontar, semua dia boleh buat. Yang dia tak boleh nanti kalau dia dah balik Mekah, kalau belum kering, dia kena tunggu sampai head dia kering, baru dia boleh masuk masjid untuk buat tawaf kudum. Betul? Salah. Dah tak ada tawaf kudum lah bagi dia. Pasal dia dah pergi Arafah semua kan. So dia tawaf haji. Okey? Dan lepas tawaf haji, dia kena mesti buat sa'i. Sebab dia belum buat sa'i kan. Patut dia haji ifrad. Jelas? So no problem. Haji tamattu. Okay. Dia datang masuk ke Mekah dengan niat saja aku mengerjakan umrah. Dan aku ihram dengannya. Dengan syarat tahlulku tanpa dam jika sesuatu yang menghalangi. Dia dah masuk ke Mekah, dia dah tawaf, dia dah sa'i, dia dah tahlul. Settle? Settle. Nyari dia rehat. Besok, dia kata aku nak buat umrah lagi. Boleh? Boleh lah. Mandi. Dah mandi, bersihkan diri. Tak boleh jatuh niat di Mekah. Itu untuk haji saja. Dia mesti naik bas. Keluar dari Mekah. So, kalau dia nak buat 10 umrah, 10 kali mandi, 10 kali keluar dari Mekah. Jelas? Tak kira haji tamatuk ke, haji ifrad ke, orang yang buat umrah sekarang. Setiap kali nak buat umrah, mandi sunat ihram. Tak boleh jatuh niat dulu. Keluar daripada Mekah. Pergi ke Ja'rana atau Tanaim atau Hudaybiyah atau Arafah atau sebagainya. Dan ada masjid, masuk masjid, solat tahiyatul masjid 2 rakaat. Lepas tu solat sunat ihram 2 rakaat. Baru jatuhkan niat. Lepas tu baru dia baca talbiyah. Jelas? Balik ke Mekah. Tawaf, sa'i, tahlul. Habis. Dah 2. Besok buat lagi. Lusa buat lagi. Sekali dia dah buat nombor 5 ke nombor 6. Dah jatuh niat, dia balik ke hotel dia, balik ke Mekah, haid datang. Sekarang belum tawaf kan? Belum sa'i, belum tahlul. Bila boleh buat? Tunggu haid kering. Haid belum kering, ustaz umumkan, ni malam nak pergi Arafah. Macam ini ilmu prepare. Oh, saya dah pencen, dah selamat lawak. Tak cerita, ini orang yang masih muda kan.
Dia tengah buat umrah. Dan nombor 5 umrah ke, nombor 6 umrah ke, nombor 7 umrah sekali. Dia balik, head datang. Sampai dah 2 hari head tak kering-kering. Dah 3 hari head tak kering. Sekali ustaz dah bilang, besok atau malam ni pergi Arafah. Macam mana ni? Aku punya umrah belum settle. Macam nak buat haji. Betul tak? Dia dah niat umrah kan? Tapi head dah datang. So umrah belum settle kan? Macam ni nak niat haji? Dan balik Singapura. Itu lah, ada jalan keluar. So bagi wanita ini sekarang dia kena tukar niat. Dia dah niat umrah kemarin kan? Sekarang dia repeat balik niat dia di Mekah. Saja aku mengerjakan haji dan umrah, dan aku ihram dengan kedua-duanya dengan syarat tahlulku tanpa dam jika sesuatu yang menghalangi. Habis ustaz yang niat yang bersyarat tu sekarang kita dah datang head. Habis kita tahlul. Kalau tahlul, awak nak niat haji, kena keluar 90 km. So awak tak tahlul, itu simpan. Faham tak? Saya dah bilang itu reserve unit. So awak tengok, dah tak boleh. Ni hari ni, malam ni nak pergi apa? Ke Arafah. Aku punya umrah belum settle. So awak tambahkan haji kat situ. Haji bila niat kat Mekah, awak dah niat umrah kat luar kan? So sekarang awak tambahkan. Jadi awak ulang balik, saja aku mengerjakan haji dan umrah, dan aku ihram dengan kedua-duanya dengan syarat tahlulku tanpa dam jika ada sesuatu yang menghalangi. So awak sekarang haji kiran. Faham tak? Jadi orang perempuan, banyak orang perempuan dia akan terjatuh kepada haji kiran dengan sebab begini. Jelas tak ni? So kalau awak dah ada ilmu, awak tak takut. Alamak, macam mana ni? Kita ni habis ni belum nak dah niat haji macam mana? No problem. Just tukar je niat. Awak dah niat umrah di luar kan? Awak tak ada niat umrah di dalam Mekah. Awak dah niat umrah di luar. Awak boleh niat kat Mekah boleh niat haji kan? So awak just cantumkan aja. Niat baliklah. Ulangkan saja. Umrah dan niat. Cuma kita nak cantumkan haji, kita ulang balik cakap ni. Saja aku mengerjakan umrah, saja aku mengerjakan haji dan umrah, atau umrah dan haji pun boleh. Dan aku ihram dengan kedua-duanya dengan syarat tahlulku tanpa dam jika ada sesuatu yang menghalang. Jelas tak ni? Ada nak tanya? Perempuan dalam head boleh, ya? Apa nak tanya? Apa yang awak tanya? Cakap apa sekarang? Umrah musim haji. Bukan musim haji, tak boleh. Kalau bukan musim haji, cuma umrah saja. Yes. Okay. Yang saya cakap ini untuk haji. Ingat kita, awak follow up tak dari awal? Awak follow up tak dari awal? Awak ikut dari awal. Saya kan dah terang, musim haji daripada 1 Syawal sampai 10 Zulhijjah. Dalam musim ini, kalau awak tak buat satu umrah, awak cuma buat haji saja, ifrad. Kalau buat haji dan umrah, mula buat umrah, lepas tu buat haji, itu tamattu. Okey? Tapi kalau kiran pun dalam musim haji boleh niat. Tapi kalau sekarang ni, siapa pun nak pergi Mekah sekarang, selain dari sekarang belum musim haji kan, awak niat saja aku mengerjakan haji dan umrah, boleh? Tak boleh. It's only musim haji. Sekarang cuma satu je niat. Sekarang siapa pun pergi sekarang sampai Ramadan ni semua kan, awak pergi niat awak satu aja, saja aku mengerjakan umrah dan aku ihram dengannya kerana Allah. Kalau niat bersyarat, saja aku mengerjakan umrah dan aku ihram dengannya dengan syarat tahlulku tanpa dam jika ada sesuatu yang menghalang. Okey? Oleh musim haji saja ada niat haji dulu, umrah, kemudian haji dan umrah. Faham tak? Musim lain tak ada. Satu je niat musim lain. Jelas? Bagus question. Ada lain nak tanya? Yes. Dia kena datang. Ini tertanggung selagi dia hidup.
Dia kena datang, dia kena simpan duit. Kalau dia dah tak boleh, masa kata dia balik tu terus sakit ke apa? Terus daripada balik pada Mekah tu terus sakit. Betul lah, dia punya tanggungjawabnya di dalam kitab dibilang tertanggung pada zimmahnya. Makna tertanggung selagi dia hidup. Dia kena beritahu keluarga dia, saya belum settle saya punya rukun ni. Tapi dia mesti cuba pergi. Kalau dia balik aja, dia ada duit, pergilah dulu. Kalau dia tak ada duit, kumpul. Dia katalah dia tengah kumpul-kumpul, dia jatuh sakit. Mungkin ada harapan sembuh, tunggu sembuh. Kalau tak dapat sembuh, dia meninggal. Wajib bagi ahli waris sebelum hartanya dia boleh dibagi-bagikan, mesti dikeluarkan belanja untuk hantar orang membuatkan dia punya rukun yang tertinggal. Mana ini ibadah haji tak terlepas. Awak hidup awak kena buat. Awak kalau dah meninggal, waris wajib buat. Dia tak boleh terlepas. Tak ada, saya dah bilang ibadah haji ni dan ibadah umrah. Awak tak boleh dah jatuh niat nak cancel semua tak boleh. Belum niat, ini haji nombor berapa? Nombor 2, nombor 3. Ini haji tak wajib. Tapi bila dah jatuh niat, dah wajib selesaikan semua rukun. Tak boleh terlepas satu. Walau dia makan masa semua hidup. Okey. Umrah pun boleh sama. Umrah kita wajib sekali. Ini nak umrah nombor berapa? Oh, saya dah banyak kali tapi tak terkira, dia bilang. Ramadan pergi, bulan ni pergi, bulan tu pergi. Mungkin umrah awak nombor 50, nombor 30. Kan? Tak terkira, dia bilang. Okey. Jadi ini tak wajib kan? Belum buat memang sunat. Bila awak jatuh niat, semua rukunnya jadi wajib. Dan tak boleh cancel. Sampai kita settlekan umrah tu. Kalau atau haji tu. Kalau tak dapat buat tahun ni, sambung tahun depan. Tak dapat tahun depan, tahun lagi satu. Tahun lagi satu. Sampai kita ada duit. Dan kita nak tengoklah ada duit tu macam mana. Orang kita kalau bilang tak ada duit. Tapi kalau beli baju mahal-mahal. Ini ada masalah tak? Kalau awak ada hutang dengan Allah, awak settlekan dulu lah. Lepas tu nak beli beg mahal, baju mahal, kasut mahal, selendang mahal, suka hati awak lah. Nak makan angin, makanlah angin seberapa banyak sampai kembung pun tak apa. Tak ada masalah. Tapi settle ke hutang. Okay? Kalau awak ada duit, awak tak dapat tunaikan, awak sakit dan doktor dah bilang tak ada harapan sembuh dan tak boleh travel. Masih hidup juga, beri duit pada si Polan yang sudah pernah mengerjakan haji atau umrah untuk settle ke punya ibadah. Kalau tak dapat settle dan dah meninggal, waris kena settle. Okey, jelas ada apa lain? Okey, tahu tak ada? Yes. Tak apa dengar. Niat untuk umrah untuk orang lain lah. Kita nak buat umrah untuk orang yang dah meninggal lah maksudnya. Bukan untuk orang hidup. Untuk orang meninggal aja. Orang hidup boleh datang. Okey? Kalau dia sakit, dia dah wakil dengan awak. Sakit yang dia tak ada harapan sembuh, tak boleh. Awak tak boleh buat umrah orang hidup kalau dia tak wakilkan awak. Dia nak wakilkan awak, sakit dia yang tak ada harapan sembuh. Okey? Ini yang tak ada harapan. Okey, kalau kita nak buat, tapi sebelum tu sebelum saya terangkan niat, kita nak buat umrah atau haji untuk orang meninggal. Kalau katalah dia mak kita, mak kita dah meninggal. Masa dia meninggal, salah seorang ahli keluarga dah hajikan, dah umrahkan. Tak ada lagi bukan kata 10 anak 10 haji nak buat. Tak, satu orang buat saja. Okey? Nanti dulu, one by one. Jadi buat untuk haji, satu umrah untuk dia. Itu wajib dia. Okey? Lepas tu kita nak buat lagi umrah, kan? Kita buatlah nama kita. Lepas settle, doa angkat tangan, ya Allah, terimalah ibadah umrahku. Pahalanya aku minta berikan pada roh ibuku. Kalau saya akan cakap roh ibuku Halimah binti Dali misalnya. Itu nama mak saya.
Okey, serah, sedekahkan semua pahala kepada mak. Pasal awak sudah umrahkan dia. Faham tak? Kita tak disuruh buat ulang umrah untuk orang meninggal. Satu umrah, satu haji. Jelas tak? Lepas itu awak nak buat lagi, awak buat saja umrah. Okey, awak punya. Lepas awak settle awak punya ibadah umrah, doa pada Allah, minta pada Allah, terimalah umrah kita. Kalau ada pahalanya ya Allah, berikanlah kepada roh ibu dan bapakku. Macam gitu. Sama juga macam ibadah korban. Tak sah, tak boleh dibuat untuk orang meninggal. Hanya untuk orang hidup. Kalau buat untuk orang meninggal, dia tak jadi korban. Okey, buat untuk orang hidup saja. Okay. Jadi kalau nak buat orang meninggal macam mana? Awak buat. Bila darah kambing tu disembelih, minta pada Allah, terimalah ibadah korbanku. Awak buat kerana Allah. Okey? Dan awak doa pada Allah, ya Allah, kalau ada pahalanya, berikanlah kepada roh ibu bapakku. Macam itu cara. Kita tak boleh buat korban untuk orang meninggal. Baca Quran pun begitu juga. Kalau baca Quran, aku baca Quran atas nama ibu aku. Tak. Awak baca Quran. Tapi awak doa. Permulaan atau kesudahan, minta, ya Allah, terimalah doa bacaanku ini. Pahala membaca Al-Quran. Kalau baca dalam wudu, 1 huruf, alif, lam, mim, 3 huruf. 1 huruf 10 pahala. So kalau awak kira, awak baca berapa muka surat tu, 1 juzuk atau sebagainya, banyak pahala dia kan. So minta pada Allah, terimalah ya Allah, ampunkanlah salah silap aku, kata-kata membaca ayat sucimu panjang pendek dan sebagainya, maka berikanlah ya Allah, kalau ada pahala berikanlah kepada roh ibu bapa. Buatnya macam gitu. Jelas? Okey, sekarang dah settle ni So kita banyak-banyak buat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Doalah dengan apa doa yang dikehendaki. Jadi ini satu cara, tak mesti ikut. Ini satu cara yang awak boleh buat. Ini bila awak talbiyah 3 kali. Lepas tu baca selawat. Lepas awak selawat, awak doa. Apa nak doa. Okey? Dan lepas awak doa, tutup balik dengan selawat. Satu perkara diingatkan, bila kita nak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa Melayu, mesti ada adab. Adab berdoa paling kurang kita mesti mulakan doa tu dengan 3 perkara. Basmalah, tahmid, selawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Mana selawat pun boleh. Okay? Baru kita boleh berdoa sama ada dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Melayu. Kita boleh minta cakap apa pun dalam bahasa Melayu. Dah habis berdoa, tutup dengan selawat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Okey. Apabila seorang telah jatuhkan niat, telah berniat, wajiblah atasnya menjaga segala pantang larang semasa di dalam ihram. So kita dah niat kat mana? Dah angkat terbang kan? Ingat,
Awak niat saja, awak dah masukkan diri kita dah masukkan diri kita dalam ibadah haji atau ibadah umrah. Bila kita niat. Bila kita sudah niat, mana kita dah masuk dalam ibadah haji dan umrah, dengan serta-merta kita wajib menjaga segala larangan-larangan di dalam ihram. Ini awak dalam ihram tak boleh buat tu, tak boleh buat, semua mesti jaga. Seperti kita dalam solat, sebelum kita ihram dalam solat, ada pakai ihram dalam solat? Ada. Ihram dalam solat dengan Allahu Akbar, yang mukarrana dengan niat, yang serentak dengan niat. Takbir yang pertama, takbiratul ihram, takbir yang memasuk kita dalam pantang larang. Sebelum awak takbir boleh bercakap? Boleh tak? Boleh. Dalam solat tak boleh cakap. Awak baru qamat, boleh bercakap lagi? Boleh tak? Dah qamat, boleh cakap lagi? Boleh. Sebab awak belum solat. Solat mula dengan takbir, disudahi dengan salam. Sebelum takbir boleh bercakap, nak makan, nak minum, nak angkat telefon, nak buat tutup tingkap kapur musim hujan, semua masih boleh. Tapi dah takbir, Allahu Akbar. Alamak, telefon bunyi. Angkat juga telefon. Aku tengah salat, tunggu sekejap. Batal dah salat. Okay? So, belum takbir boleh. Bila takbir dah masuk dalam pantang larang. Apa yang dulu boleh, dalam salat tak boleh. Sama juga bila kita niat haji atau umrah, dia punya pantang larang sama. Dia punya pantang larang sama. Haji atau umrah sama pantang larang. Bila kita sudah niat, kita ada beberapa pantang larang yang kita mesti jaga. Ini yang kita nak bincangkan hari ini. Pantang larang semasa ihram. Tak kira haji atau umrah. Pantang larangnya sama. Yang pertama, memakai pakaian yang bersarung. Ini untuk laki-laki dulu. Laki-laki saja. Dia tak boleh memakai pakaian bersarung. Bermakna dia tak boleh pakai baju panas yang bersarung, baju panas yang butang depan ke, yang berzip ke, yang masuk pun satu tak boleh, walaupun mesti sejuk. Okay? Dia tak boleh pakai kain yang sudah dijahit. Dia tak boleh pakai pants. Dan semualah yang bersarung dia tak boleh pakai. Hatta yang termasuk bersarung, orang lelaki dalam ihram tak boleh pakai sarung tangan. Jangan dengar orang perempuan. Ada orang difahamkan orang perempuan tak boleh pakai. Kita boleh tak? Anything bersarung. Sarung tangan bersarung kan? Kasut yang tutup semua, depan belakang semua tutup, ini namanya bersarung. Pun tak boleh pakai. Stokin tak boleh pakai. So anything yang jahitan dia bertembung. Maksud bersarung tu jahitan, kalau kain sekeping, kita jahitkan, dia bertembung kan? Jadi bertembung, kita masuk kat dalam dia. Ini tak boleh. Okay? Kasut orang lelaki nak pakai, dia mesti pakai, belakang dia mesti terbuka. Tak boleh bersambung. Kalau ada tali, tak boleh ada tali lah. Tali pun tak boleh. Dia pakai sandal, tali dia tekan ke bawah. Atau slipper atau sebagainya boleh. Pakai capal, no problem. Okay? Itu ada bersarung tak? Ada bertembung tak? Tapi kita tengok capal tu dia berjahitan bertembung. Itu kita pijak, tak nampak. Ini dia mesti ke atas kaki kita. Ada tak benda yang tutup kaki kita? Tak ada kan? So, capal boleh pakai. Okay? Sandal boleh pakai. Tapi kita tengok belakang dia mesti terbuka lah. Yang cari yang senang, yang sarung aja tu yang paling senang. Okey. Nombor 2, bersarung, bertembung. Jahitan bertembung satu dengan lain. Kalau jahitan tepi saja tak ada masalah. Ada orang lelaki bersarung, bertembung hampir sama, tapi kita nak fahamkan sebab ada jahitan dia bertembung yang dipakai sebagai kain. Tapi ada jahitan dia kita bilang bertembung yang bersarung ni, dia sebagai apa ni? Baju panas. Kalau bertembung kain-kain dan sebagainya. Orang lelaki dia mesti selain daripada kain ihram dia, kain ihram akan jahit kat bawah. Ada jahitan. Boleh tak? Boleh. Dia tak bertembung kan? Dia selari untuk jangan tertebur apa ni, dia punya jahitan dia terlepas, benda-benda ni semua terkeluar, dia jahitkan, dia matikan. Itu boleh. Dan ini apa? Kalau dia sejuk,
sejuk. Boleh tak saya pakai apa tu? Selimut kat badan. Boleh ke tak boleh? Boleh. Pakai selimut, dah pakai ihram sejuk lagi. Mungkin kita pergi tak musim sejuk. Okey, not so bad. Tapi kalau musim sejuk terlalu sejuk. Dia dah pakai ihram satu, ihram tu sekeping aja kan. Dia kata saya pakai 2 ihram boleh, 3 pun boleh. Asal awak jangan bersimpul dalam kain. Nanti kita akan terangkan. Kalau kata saya nak pakai apa, ada apa tu lah, shawl untuk orang lelaki punya. Awak pakai yang besar macam selimut jugalah kan. Buat macam ihram. Tapi tak, jahitan dia tak bertembung boleh tak? Boleh. Atau kata dah terlampau sejuk nak pakai baju panas juga, tapi tak pakailah. Ambil je baju panas tu, Ni baju panas kan? Taruh je atas dada. Bersarung ke tidak tu? Baju ni bersarung. Baju panas ni bersarung. Tapi kita sarung tak kat badan kita tak? Tidak kan? Kita taruh je atas badan kita. Boleh. Faham tak? Boleh. Jangan bersimpul. Misalnya orang pakaikan ihram. Jarang pakaikan, sekali-sekali pakai. Takkan balik Singapura pun nak pergi kerja nak pakaikan ihram. Kan? So makna dia pakai kat sana aja. So kadang-kadang ada orang dia tak biasa. Habis dia rasa macam serembah-serembih. Macam terlepas, terminyak, tak tentu harap. Jadi dia kata leceh lah. Dia ambil ujung dengan ujung dia ikat. Dia simpulkan. Tak boleh. Tak boleh pakai bersimpul. Atau dikait. Dia pakai sejenis pengait tu kan. Dia kaitkan. Pakai pin, dawai. Pakai pengait atau sebagainya. Ini semua tak boleh. Okey. Tapi awak akan tengoklah mazhab lain pakai barangkali. Itu mazhab dia. Cuma yang memang tak boleh terus. Bila-bila pun tak boleh. Bahkan hadis Nabi kata Allah melaknat orang lelaki berpakaian macam perempuan. Orang perempuan berpakaian macam lelaki. Okay? Kita akan tengok kalau kat Mekah ada orang-orang lelaki pakai kain ihram. Kemudian kumpulan dia ni ada lelaki ada perempuan. Takut hilang kan. Seorang perempuan dah pakai telekung. Atas dia pakai kain satin. Dia buat selendang kecil. Okay, buat macam muffler ke atau selendang gitu dia pakai supaya dia kenallah grup kita warna satin, warna pink, warna biru. Okey ke boleh ke tidak orang perempuan pakai? Ini bersimpul perempuan boleh pakai. Perempuan no problem. Si laki-laki pun dengan dalam ihram dia pun ambil kain satin dia pun pakai. Ini bukan cerita lah. Dalam mata saya saksikan banyak sangat. Dia pakai kain satin, dia ikat macam selendang macam perempuan. Pertama pakai selendang tu dah lah macam perempuan. Dah berdosa. Kemudian dia bersimpul. Dia ikat simpul. Macam selendang dia ikat simpul kat sini. Ini tak boleh. Orang lelaki jangan pakai benda-benda yang menyerupai perempuan lah masa kita kat sana. Kalau syekh kita kasih, ini sama sama-sama pakai, kita tengok ini kain satin ni, siapa yang punya pakai ni, perempuan ke lelaki? Perempuan, tapi akhir zaman lelaki pun pakai. Berkilat-kilat, ini semua kena jagalah. Okey, so bersimpul ambil ujung dengan ujung ikat tak boleh, berkait tak boleh, okey? Yang kita boleh, kita seletkan boleh. Itu dibenarkan. Okey, seletkan saja. Ini untuk lelaki. Ini untuk kita, bila kita perhatikan, bila kita orang perempuan, sunat pakai putih atau gelap. Dalam dua. Jangan pakai bunga-bunga dan sebagainya lah. Tidak afdal tu. Awak pakai one color. Gelap, any gelap color, dark colors atau putih. Okey. Cuma kain yang ada di Asian putih kebanyakan jarang. Tapi awak tengok kan Arabnya kain yang putih tak jarang. Dia pakai jubah pun tak jarang. Dia putih lain. Kain dia material dia lain. Okey. So kita kalau nak pakai putih pastikan awak cukup liningkan dia, pakai seluar panjang yang apa ni yang bukan tipe sangat, bukan seluar panjang yang tight fitting tight fitting, awak akan nampak juga bentuk kaki awak. Kalau yang longgar-longgar, pakai jubah kat atas dia, jubah ada lining, pakai telekung yang panjang, insya-Allah tak ada masalah lah. Okay?
bagi orang perempuan, boleh tak dia pakai pakaian bersarung, bertembung, bersimpul, berkait? Boleh. Tak ada problem. Ini lelaki yang tak boleh. Supaya kita tak mau tengok pada orang perempuan, kita tengok pada lelaki. Allah suruh kita tengok dengan keimanan. Okay? Ada orang just tengok. Dia tengok apa yang dia nampak, itu yang dia nampak. Sebab kadang-kadang melihat sesuatu tu, kita kena tengok orang dia lah. Ada orang tengok satu barang, dia just tengok aja, dia tak ingat apa-apa benda. Awak pergi kat tepi laut, awak tengok laut, lah cantik laut, nampak sunset. Dia tengok gitu aja. Tapi ada orang, dia jauh pandangan lagi. Lagi dia meneroka sampai ke dasar lautan dan terus balik kepada asyhadu an la ilaha illallah. So apa yang biasanya apa yang kita lihat itu yang kita dapat. Tapi yang menentukan apa yang kita dapat, tengok siapa yang tengok, lihat siapa yang sedang tengok tu. Kalau orang yang tak ingat pada Tuhan, yang tak kisah pada Tuhan, dia tak nampak kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak? Dia tak ingat kepada akhirat. Tapi kalau kita lihat dengan penuh keimanan, ini orang raja, peniaga besar, ini orang kaya, ini orang kuat, ini menteri, ini selebriti, ini macam-macam orang akan jumpa. Ini orang miskin, ini orang alim, ini ustaz yang berhebat, ini ustaz yang biasa, ini pelajar yang rajin, ini pelajar yang tenggelam timbul. Semua ada. Kan? Macam-macam manusia ada. Okay? Tapi semana kehebatan kita? Mana kedudukan kita, nama pangkat kita? Mana harta benda kita? Yang ada pada badan itulah nasib baik kita masih kat dunia. Dapat juga 2 keping kain. Kalau di akhirat, telanjang bulat manusia. Kecuali siapa yang Allah lindungi di bawah arasy Allah, dia berpakaian. Satu benda tak ada. Aisyah sampai berkata, ya Rasulullah, macam mana keadaan tu, malu macam mana? Ya Aisyah, dalam keadaan huru-hara, orang dah tak ingat tu semua. Okay, kita perhatikan, satu lain orang lelaki benda lain tak boleh pakai. Itu 2 keping kain saja. Itu saja yang dibenarkan dia pakai. Dan apa yang dia bawa balik, mana pangkat dia, mana mahkota dia, mana dia punya kehebatan. Itu semua tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada nilai amal-amal soleh kita, amal-amal jariah kita, ketaatan kita kepada Allah. Ini yang bernilai. Keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah. Ini yang ada nilai. Apa yang kita buat, kadang-kadang kita buat banyak dosa, banyak salah. Kadang-kadang kebanyakan kita manusia bila buat dosa, kita dah istighfar, dah taubat, pada kita dah okey apa? Itu bukan erti taubat. Orang yang taubat, orang yang selalu kembali kepada Allah, selalu takut. Kadang-kadang dia terlalai juga. Dia balik ingat pada Allah, dia nangis. Dia tak tahu dosa yang dia lakukan tu sudah dapat pengampunan daripada Allah atau belum. Takut dia perkiraan di padang mahsyar. Lihat orang dalam ihram, ingat perkiraan di padang mahsyar. Tak ada apa yang kita bawa. Saat itu dia selalu diingatkan, orang-orang yang nak pergi haji, nak pergi umrah, ulama-ulama ahli tasawuf selalu ingatkan, bayangkanlah diri kamu seperti ahli kubur. Kita dah jadi mayat, kita akan dimandikan, kita dikapankan, kita solat, disalatkan, kita dinaikkan atas keranda, dimasukkan dalam lubang kubur. Sekarang nasib kau lah dengan Allah, apa yang kau sudah buat persediaan. Sama juga orang pergi haji dan umrah. Kita mandi. Kalau umrah mati, orang mandikan. Tapi sekarang kita mandi. Lepas tu kita memakai pakaian putih. Orang yang mati dikapankan dengan kain yang putih. Dan lepas tu orang meninggal disolatkan. Kita solat sendiri. Lepas tu kita naikkan kenderaan kita. Kemudian lepas itu sampai saja dekat airport, dia masuk cermin, kita lambai, dia pun jalan. Habislah. Sekarang nasib kau, ujian kau bermula dari sekarang. Okay? Tempat duduk, tempat itu, tempat belum kapal naik kapal terbang, kadang-kadang dah kecoh. Okay? Lepas tu dalam kapal terbang, kat immigration, ini semualah bermula. Jadi kita pergi haji ni, apakah di Mekah, di Madinah ni tempat Allah membalas? La. Okay, bukan tempat balasan Mekah, Madinah, Arafah, tapi tempat ujian Allah Subhanahu Wa Taala.
Mungkin kita ada banyak buat kesalahan dalam hidup kita dan kita benar-benar nak taubat, nak jadi jadi hamba Allah yang baik. Allah uji kita, lulus ujian, kita akan bertambah kuat keimanan kepada Allah Taala. Okey. Mungkin orang ni memang dah banyak baik dia. Allah uji dia lagi, nak tengok dia punya keimanan macam mana. Kalau dia lulus, Allah ampunkan juga dosa dia kalau yang ada balance lagi dosa, dan Allah angkatkan darjat dia. Allah uji. So jangan sesekali bilang, masing-masing kat Mekah kita tengoklah perangai dia punya ragam, ikut dosa masing-masing, tak. Allah uji. Allah nak ampunkan kita. Okey, supaya orang tu sadar dan insaf dan balik ke pangkal jalan. Okey. So bila kita sudah masukkan diri kita dalam ihram, tengok orang lelaki pakai 2 keping kain, kita sadarlah besok ke akhirat amal kita yang kita bawa. Amal kita tak boleh tumpang amalan orang lain. Bapa kita wali Allah pun, anak tak jadi wali Allah, dia tak boleh tumpang. Bapa ada harta, anak boleh dapat harta bapa. Faham tak? Bapa mati, anak dapat harta. Bapa wali Allah, anak tak dapat. Masing-masing dengan amalan masing-masing. Kita tak boleh tumpang orang punya amalan. Okay, so tengok tu, jadikan keinsafan. Dan kita tak dibenar sebab berkesarung, bertembung, bersimpul, berkait dan sebagainya, ini perhiasan. Kalau kita perhatikan, ibadah kita ni ialah ibadah suruh kita tinggalkan dunia sikit demi sikit. Jangan terlalu sangat berhias. Haji tak ada perhiasan. Orang perempuan nak pergi Arafah, nak pergi haji lah. Tolonglah punya cincin, punya gelang, punya apa, tinggalkan kat Singapura. Tak payah bawa lah. Kadang-kadang orang bilang nak pakai jam aja nak tahu waktu. Cukuplah tu. Ini jangan cincin-cincin belian ni balik Singapura boleh pakai. Kat sana kita nak tumpukan hati kita, jiwa raga kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So orang lelaki dia pakai pakaian ini, dia ingat, dia pun mesti ingat, aku pakai pakaian ihram. Ada juga pakaian. Besok pada mahsyar tak ada pakaian aku, kecuali siapa yang Allah lindung di bawah arasy Allah. Okey. Ini bagi lelaki. Nombor 2, menutup kepala dengan sesuatu yang berjahit seperti segala jenis tutup kepala, jadi lelaki sahaja. Memakai sesuatu untuk menutup kepala yang memang dibuat untuk tutup kepala. Memang dibuat untuk tutup kepala. Misalnya kita orang beriman, orang Singapura, kalau tak tutup kepala, dia pakai apa? Songkok. So, tak boleh pakai songkok. Okey. Mungkin kalau ada orang dia dah pergi haji, dia pakai kopiah haji. Ada orang pakai songkok putih. Ada orang pakai songkok, kalau Pakistan pakai songkok Pakistan. Orang Arab barangkali dia pakai hegel dia. Okey, hegel tu kain yang lepas tu. Ini semua memang dibuat khas untuk tutup kepala. Okey. Dia kata saya tak pakai hegel yang Arab pakai, yang taruh bulat tu kan, kain tu dipanggil hegel. Okey, dia tak pakai hegel, dia tak pakai kopiah haji yang bulat, dia tak pakai kopiah haji yang macam songkok, dia tak pakai songkok hitam. Okey, dia tak pakai sarban. Ni semua dia tak pakai. So apa ni saya boleh pakai? Mungkin panas, saya pakai topi cowboy. Tetap tak boleh. Sebab benda tu memang dibuat khas untuk tutup kepala. Apa saja awak tahu atas kepala awak, tanya, ini barang dibuat untuk tutup kepala? Ya, kena dam. Tapi kalau benda ini bukan dibuat untuk tutup kepala, okey, misalnya panas sangat, awak buka payung. Laki-laki ni tau, boleh tak? Boleh lah. Sebab payung tidak dibuat untuk tutup kepala. Faham tak? Awak duduk, orang laki-laki duduk bawah khemah, kepala dia tutup kan? Boleh, no problem. Orang lelaki duduk bawah pokok, kemah, pokok ini tidak dibuat khas untuk kepala kita. Ingat saja, bila dia buat untuk kepala, tak boleh pakai. Faham tak? Jangan tutup kepala dengan apa sekali. Sapu tangan. Sapu tangan boleh jadi tak boleh pakai, tak boleh taruh atas kepala. Dia kadang-kadang ada orang simpul-simpul 4 penjuru tu kan, lepas tu dia taruh ke atas. Ini tak boleh, dia jadi macam kopiah dia. Okay? Tangan kita sendiri taruh atas kepala. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh.
Okey, dalam ihram, beg banyak, angkat 2-3 beg junjung atas kepala. Boleh? Dalam ihram boleh? Boleh, sebab beg itu bukan untuk tutup kepala. So jangan bilang semua sekali tak boleh, tengok keadaan. Seorang lelaki dia tak boleh tutup kepala dengan sesuatu yang berjahit seperti segala jenis tutup kepala. Orang perempuan tutup kepala ke tidak? Kalau dia terbuka, berdosa. Haram hukumnya. Orang perempuan wajib tutup kepala. Okey? Yang ketiga, menutup muka dan bersarung tangan. Ini perempuan saja. Orang perempuan tak boleh tutup muka dalam masa ihram. Dan oleh kerana itu, orang-orang perempuan yang pakai niqab wajib buka. Okey? Jadi kalau awak lihat, kalau soal perbincangan, wajib tak perempuan tutup pakai niqab? Dia punya dalil, kalau perempuan wajib beri tutup pakai niqab, kan? Tentu dalam masa ibadah haji dia tak diwajibkan buka. Dia wajib buka. Kalau dia pula bangsa tak boleh buka, dan dia kena pakai satu jenis kayu kat muka dia, jadi kain itu tak melekat kat muka dia. Jadi dia pakai sejenis kayu, jadi kain tu ke depan. Biasa kain tu melekat kat muka kan? Kalau dia tak mau juga buka, dia pakai kayu. Jadi kain kat depan sikit dah. Bermakna di sini kalau kita orang perempuan tak tutup muka dan tangan sampai pergelangan, maka kita belum buat dosa lah. Tapi lain pada itu wajib tutup. Okey, lain pada itu wajib tutup. Okey. So kita tutup muka ni satu pakai niqab. Lagi satu, kita tidur setengah perempuan, dia tidur, dia ambil selimut tutup muka. Kena dam Tapi macam mana Ustazah? Macam mana? Dari sekarang nak try buang. Bila tidur, tarik. Tengah-tengah tidur, naik balik. Sadar, tarik. Pesan dengan suami, kalau awak nampak saya tutup muka dengan selimut, awak tarikkan jadi awak kena tarbiyahkan diri, training diri awak dari sekarang lah kan. Dan kalau kita pula berada di sana, di Mekah, mungkin dalam ihram, mungkin kat Padang Arafah ni, semua dalam ihram, mungkin ni malam kita sampai, besok baru hari wukuf. Mungkin kita tidur, tapi kita pula tidur sejuk, ambil selimut tutup muka sekali. Awak nampak kawan awak dah tutup muka, tarik selimut tu. Kita pula kena tarik selimut. Kenapa? Jangan mengigau. Hari ni dah beritahu. Kalau orang tarik, maknanya dia nak selamatkan kita daripada kena dam. Okey? Jadi muka tak boleh tutup bagi perempuan dalam ihram. Bagaimana pula kalau pakai pelitup? Sana barangkali berabuk dan sebagainya kan? Kalau keadaan tu genting, memang perlu pakai, itu dibenarkan kerana darurat. Faham tak? Ada orang dia, kalau awak pergi kat Mekah, awak kena tengok keadaan. Sekiranya awak tengok abuk banyak, pakai pelitup. Tolong pakai. Kalau tak nak pakai pun, bawa tuala, basahkan tuala. Dan jalan tutup. Okay. Seabuk tu, kita tak tahu bila dia masuk dalam kita punya dada. Ustazah yang cakap dengan awak hampir mati kerana pneumonia. Sebab abuk. Okey. Teruk saya kena pneumonia. So tolong tutup muka kalau berabuk banyak. So, kalau ada tengah piling jangan jalan-jalan tempat situlah. Okey. Sebab ni abuk, awak tak perasan dia masuk tau. Dan pastikan kalau awak nak batuk sikit saja, tak kisahlah sikit aja. Jangan sikit-sikit aja. Pasal sini awak dah batuk, abuk lagi banyak. Orang pun terlampau banyak. Okey. So pakai pelitup muka, makan ubat cepat. Okey. Kalau balik Singapura, ni nasihat orang yang dah sakit lah ni kan. Balik Singapura,
batuk tak berhenti, terus pergi doktor. Jangan tunggu lama. 3 hari paling lewat awak tunggu. Itu dah lama lah tu. 14 hari tu pergi. 3 hari batuk, terus pergi doktor. Takut awak tak sangka awak boleh kena pneumonia. Mana awak kena lung infection. Okay? Atau another word, orang bilang heart attack. Awak boleh kena lung attack. Juga berbahaya. Sangat berbahaya. So tolong jaga ini. Sebab Mekah sedang penuh dengan nabung. Sebab tu awak tengok kenapa dia tak kasih kota menekan 680 Singapura. Ikut kota negeri masing-masing lah kan. Mungkin kita bilang not fair. Orang negeri lain. Ni orang Malaysia ada satu kat sini. Malaysia boleh dapat sampai berpuluh ribu. Kita dapat 680. According to besar kecil negeri itulah. Population Islam dia berapa banyak. Dia according to macam gitu. Okay. Kalau kita jangan mimpi lebih pada 680 untuk beberapa tahun. Kalau ada rezeki dapat lebih lah. Tak ada lah. So kita jagalah diri kita. Kita walaupun sedikit. Kenapa sikit? Sebab hotel-hotel dah dipecahkan. Hotel tak ada at this moment. Semua sudah habis pecah. Banyak dah habis pecah. Yang mereka sedang membina. Once semua hotel dah siap, tu jam bukan 180, saya rasa 4-5 ribu pun boleh. Okay, no problem insyaAllah. Okay. So balik apa yang kita cakap ni. So menutup muka, kalau darurat kena pakai pelitup, itu dibenarkan. Tapi kalau tidak, jangan. Jangan ambil apa-apa tutup muka. Sedang dalam ihram. Itu juga orang perempuan bersarung tangan. Bersarung tangan ni saya nak fahamkan betul-betul orang perempuan. Sebab saya pernah didatangi oleh orang-orang yang belajar dengan saya. Lepas tu dia nak pergi haji, dia belajar tempat lain. Tiba-tiba pakai yang ini ni, yang saya pakai ni, sarung ke atas ni, kan, dia kata ini pun tak boleh. Ini sarung tangan. Ini bukan sarung tangan. Sarung tangan mana ni? Ini jari ni. Sarung tangan kita untuk pakai kat sini. Ini jari. Setiap satu ada dia punya bentuk. Itu yang tak boleh pakai. Kemudian ada pula saya dengar dia diberitahu, kalau bikin telekong, tolong bikin pendek-pendek sikit. Jangan lepas tangan. Siapa bilang tak boleh? Menyusahkan. Telekong macam biasa, panjang pun tak apa. Tangan kita dalam telekong. Tak apa, sebab ini bukan sarung tangan. Kalau sarung tangan kita keluarkan, ini semua ada kain yang tutup. Faham tak? Itu baru nama sarung. Sekarang keluarkan tangan saya macam biasa kan? Habis kita ada duit kat kocek, nak masuk kocek pun tak boleh ke? Dalam ihram, ada nak keluarkan sapu tangan ke, nak apa ke dengan kocek awak. Habis boleh masukkan tangan dekat dalam kocek? Itu dah macam sarung tangan. Janganlah menyusahkan. Faham tak? Islam simple. Sampai nak bikin telekong pendek-pendek, sampai nak masuk dalam tangan dan kocek tak boleh, sampai masuk dalam telekong tak boleh. Jadi kita jalan macam robot lah. Janganlah, jangan susah, no problem. Pakai telekong macam gini, tangan nak masuk dalam telekong, tak keluar telekong, no problem. Tangan awak masuk dalam pakai baju panas, masukkan tangan awak baju panas. Pakai baju jubah, masukkan tangan dalam jubah awak. Nak keluarkan duit, tak ada masalah. Okey? Jangan tiba. Pakai yang saya pakai yang kat tangan ni, kan? Cuma sini saja nampak, ini no problem. Ada yang pakai depan dia tajam sikit. Dia bikin macam jenis tajam. Pun boleh, no problem. So, itu bukan sarung tangan. Sarung tangan mana jari-jari awak ni, tahu sarung tangan. Jari-jari ni kan. Ini yang tu. Kau pakai kat sini semua, no problem. Okay. Jangan sampai Islam senang. Begitu ibadah ni senang. Tapi bila dihurai, jadi yang ada orang yang takut. Tak boleh tau pakai macam gini. Tak boleh tau pakai macam gini. Kesian orang yang first timer. Dah lah dia fobia sikit. Takut nak pergi. Lepas tu orang tu cakap gini. Dia nak asal nak pergi haji, dia tanya orang tu. Tanya, awak pergi cerita. Dia dengar orang cerita nak kecut perut dia. Padahal no problem. InsyaAllah no problem. Yakinlah pada Allah. Okay. Kemudian itu untuk perempuan. Okay. Nombor 4, dah tak ada lelaki atau perempuan. Semua lelaki perempuan tak boleh buat yang nombor 4. 4 sampai ke bawah. Apa dia? Baik lelaki, baik perempuan tidak boleh memakai, menyentuh atau menggunakan sesuatu benda apapun. Benda tu maknanya makanan, minuman, minyak, apa saja
untuk mendapatkan wanginya. Itu matlamat dia. Okay, untuk wangi. Apa saya? Saya bagi contoh. Sekarang kita bangun pagi, gosok gigi. Apa tujuan kita gosok gigi? Bersihkan gigi kita dan supaya mulut kita bau wangi kan? Cakap dengan orang pun selesa sikit kan? Kalau tidak orang macam nak pengsan. Jadi kita pakai obat gigi itu tujuan dia memang ada tujuan untuk wangi kan? Kita pakai sabun atau shower foam atau air ni tinggal untuk wangi kan? Bila ada tujuan untuk wangi, ini yang tak boleh. Okey? Habis tak gosok gigi ke Ustazah? Gosok. Takkanlah tak gosok gigi. Bawa berus. Gosok aja pakai air, sudah. Habis bau. InsyaAllah. Rahmat Allah banyak di negeri itu. Mulut kita tak bau, gosoklah. Okey? Ingat, awak bukan puasa yang tak boleh gosok gigi, pakai gosok sekejap-sekejap. Jangan samakan pantang larang dalam puasa dengan pantang larang dalam ihram. So awak bawa berus gigi setiap kali nak angkat wuduk, siwak. Pakai berus gigi aja siwak atau pakai kayu siwak. Terpulang pada awak. Gosok bersihkan cuci kamu ini. Habis-habis kalau tertelan, telan. Bukannya puasa. Faham tak? Jadi sekarang bila orang tanya soalan saya, ni dah confuse ni. Dia campur puasa dengan haji, mana boleh campur? Okay? Awak gosok lagi gigi awak berapa kali satu hari pun no problem. Jangan pakai ubat gigi kalau dalam ihram. Kalau tidak dalam ihram, boleh pakai ubat gigi, boleh pakai sabun, boleh pakai bedak wangi, pakailah. Habis macam mana Ustazah kalau kita pakai saya pun tak tahu apalah, macam-macam orang pakai kat muka kan, nak kasih lembab, nak kasih gitu, nak kasih gini. Ini berias. Ini bukan ubat. Ini berias. Okey? Berias boleh. Kalau ada wangi, awak kena dam. Ada bau aja awak kena dam. Dia dah taruh minyak wangi, benda wangi kan? Jadi awak tanya diri awak berapa lama dia boleh tahan wangi tu. Biasa kalau bau cuci adalah wangi. Kan? Kalau dah setengah hari wangi lagi tak? Biasa tak wangi lagi kan? So kalau awak rasa was-was, Nabi kata da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Kalau awak rasa nanti baju saya taruh ini apa-apa macam ubat kasih dia wangi kan, dan masa nak pergi haji, baju-baju awak ni janganlah taruh benda tu. Kan? Awak punya kain ihram, kain terkong, cuci biasa je lah, janganlah taruh benda-benda wangi. Untuk selamatkanlah saja kan. Elakkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Nanti balik Singapura taruh ajalah pun nak taruh. Okey? Jelas? So, memakai kita ambil satu perkara dulu. Memakai benda wangi. Orang lelaki sebelum dia jatuh niat, dia pakai ihram, kan? Sunat dia pakai minyak wangi. Lelaki saja, bukan perempuan. Dia sudah pakai minyak wangi, kemudian baru dia jatuh niat. Boleh? Boleh. Saat itu minyak dipakai sebelum niat. Tetapi sekiranya dia masuk bilik air, kan? Dia buka kain ihram tu. Kali dia nak buang air besar atau buang air kecil, dia buka kain ihram gantung. Habis dia qada hajat, dia pakai balik, kena dam. Faham tak? Mana dia tak boleh pakai itu lagi. Sudah tanggal dari badan, tak boleh pakai balik. Sebab dia ada wangi. Kalau pakai juga, kena dam. Sebab dalam ihram, tak boleh pakai pakaian wangi yang wanginya datang selepas niat. Kalau sebelum niat, tak ada masalah. Tapi tadi kita bilang dia sudah pakai minyak wangi sebelum niat kan? Tapi kenapa tak boleh pakai balik? Sebab dah buka dari badan. Dah tanggalkan. Bermakna bila dah tanggalkan, dia datang balik kira baru. Jelas? Orang perempuan terus tak boleh pakai minyak wangi. Okay? Itu memakai apa sajalah benda-benda wangi.
So awak kena cek pakaian-pakaian awak semua, jangan ada benda-benda wangi. Okey? Ini memakai, menyentuh atau menggunakan, menyentuh awak, ini minyak atar 1 botol, baru beli. Okey? Minyak atarnya macam minyak atar kan? Ada yang mahal, ada yang murah, ada yang cium terus kita boleh pingsan, sakit kepala, pening terus. Dia punya satu macamnya bau. Ini minyak atar. Awak pegang botol minyak atar ni, tangan awak jadi bau wangi. Kena dam Okay, so kalau awak nak beli minyak atar, tolong jangan beli semasa ihram. Okay, itu minyak atar yang awak pegang. Awak sedang tawaf. Okay, habis tawaf, awak tengok tengah tawaf awak tak cium Hajar Aswad orang ramai. Lepas tu awak nak cium Hajar Aswad. Sedangkan kita di dalam ihram. Kita dalam ihram, cium Hajar Aswad kena dam. Kenapa? Sebab Hajar Aswad tu senantiasa tok-tok Arab tu yang jaga, senantiasa simbahkan minyak atar. Sebab ramai orang kan, dia cium, dia jilat, dia cium, dia jilat. Dan bau dia pun harum semerbak mewangi. So tok Arab ni akan kesat dan dia akan simbah minyak atar. So kalau ada orang cium, Allah wangi betul lah Hajar Aswad, betul lah batu syurga, dia wangi semacam tok Arab yang simbah. Dia bukan asal begitu je wanita, dan setiap kena simbah minyak atar. So dalam ihram jangan cium Hajar Aswad. Sebab ini akan menyebabkan kita kena dam, sebab kita sudah menyentuh kena benda-benda yang wangi. Nak cium Hajar Aswad bukan dalam ihram. Jelas? Dan apa saja yang kita nak gunakan, air ke, minyak ke, makanan ke, awak minum air. Air apa minum? Kita ambil air apa? Air ros, sirap ros. Yang original macam saya bilang. Kalau sirap ros lain tak sangat awak terasa. Ini sirap ros ini original. Sudah berpuluh-puluh tahun TG-Cat-nya. Kan? Ada botol di botol kita ada bunga ros. Awak tuang, awak minum, awak tengok dia punya bau, awak tengok dia punya melekat kat mulut awak, dia punya wangi. Itu kau dalam ihram kena dam. Itu tak bawa lah ustazah, baguslah tu. Tak bawa, memang tak bawa. Cuma nak beritahu, awak gunakan ubat gigi, kena dam. Pakai bedak wangi, pakai sabun. Habis kalau gitu macam mana sabun? Ada tak sabun yang tak wangi? Dia pergilah cari sabun, cari. Dia cari sabun simple. Nama sabun tu simple. Tak payahlah cari berapa jam je, berapa hari je awak tak pakai sabun, lepas tu pakai. Lagipun ni barakah negeri Mekah. Badan kita jangan peluh. Badan kita tak berbau macam kat Singapura kalau hari panas terik. Cubalah diri kat bas kalau orang tu angkat tangan dia. Kan? Boleh tahan tengik. Kan? Tapi ni Mekah tak ada. InsyaAllah, yakin tak? So tak payah susahkan diri nak pergi Mekah cari sabun tak wangi, pusing. Orang bilang ada jual, aku dah pergi farmasi. Kita cari dia simple, dia bilang sample. I got no sample. No, kita simple. Tak payah beli. Bedak yang tak wangi boleh pakai lah. Tak ada wangi, tak ada bau. Tapi bedak tu selalu ada wangi kan? So tinggalkan tak. Masuk bilik air kalau awak pelupa, orang dia pelupa. Saya 2 kali dah kena sampai in the end. Bila kita buat umrah, sebelum keluar umrah, adik saya akan ambil ni ubat gigi, kan? Selalu kena ubat gigi lah. Dia akan ambil ni semua, dia masuk dalam baldi, dia tutup dengan kain. Saya masuk bilik air, nampak ubat gigi, taruh, gosok. Kalau masuk bilik air, suka gosok gigi. Habit. Saya akan gosok. Satu hari apa kali pun kalau masuk bilik air, saya nak gosok gigi. So, kena dam tak? Kenalah. Habis tak sengaja ke sengaja kena. So kalau awak dah tahu perangai itu lebih kurang macam saya, tapi kalau tutup macam siap, nanti dah habis umrah kita atau apa, baru kita pakai balik.
Pergi Padang Arafah, bawa obat gigi. Ada masa mungkin kita lepas melontar kita dah boleh pakai ubat gigi kan. Tapi sebelum melontar jangan pakai. Okey. Orang kasih kek. Kek ini wangi sekali. Jangan makan. Siapa nak bagi kek kat Arafah? Dalam ihram. Ni mungkin kita kadang-kadang kita orang biasa tak adalah. Selalu tiap-tiap tahun kerajaan Saudi akan membuat undangan. Kadang-kadang Singapura dapat 40 tiket. 40 orang dia jemput untuk buat haji. Semua tanggung. Makan, minum, tiket, mas, everything. Dan awak awak VIP ya kan? Kalau kita ni orang biasa, kek tak banyak dia kasih. Kan? Kalau kita kat Padang Arafah, kita kalau mau asal-asal lah kan, dia kasih, kita yang makan, dia dah siap. Dekat aluminium foil tu, dia tutup, itu awak buka, awak tengoklah. Semua orang dapat sama. Kadang-kadang, itulah pagi, petang, malam dia kasih. Awak tak ada choice. Tapi kalau awak VIP, pula tetamu raja, raja punya tamu, dari negeri tu, negeri ni, Masya Allah, makan sampai tak termakan. Itu makan ni pun ujian kita. Kita tengok juadah terlampau banyak itu, nak ini, nak ni, kita dalam ihram. Kita dalam pantang larang. Awak makan banyak-banyak. Dah tak dalam ihram kuat makan, macam-macam nak makan, tak boleh tengok lepas tu ini apa. Ada dalam ihram nak kena jagalah. Kita semua ni dalam training. Kan? Jadi mungkin dapat benda-benda wangi. Apa-apa wangi. Ada limau-limau yang wangi, yang dia punya manis, dia punya bau semua masih melekat kat mulut ni, semua nak jaga. Anything lah yang ada wangi-wangian yang kita rasa macam wangi, ni jangan elakkan. Okey? Belum sampai coming soon. Ini baru sentuh benda-benda wangi. Okey? Tujuan dia tengok, saya bariskan kan, untuk mendapat wanginya. Faham tak? Anything, air ke apa pun untuk wangi dia, maka kita kena dam. Okey? Tak kira lelaki ke perempuan. Ni baru punya soalan datang. Memakai minyak, bukan air, minyak, sama ada wangi atau tidak pada rambut atau bulu-bulu di muka. Minyak tak boleh digunakan semasa dalam ihram. Di muka, rambut kepala sama di muka mana. Tak hilang. Okey. Asal dia. Memakai apa jenis minyak, wangi ke tak wangi? Saya pakai minyak kelapa, Ustazah, tak wangi. Tak kira, janji minyak, pakai di kepala. Sebab bila kita pakai minyak di kepala atau di muka atau sebagainya, di bulu-bulu di muka dan sebagainya, ini tujuan berias. Maka tak dibenarkan. Jadi bermakna kita pakai minyak. Mungkin kita bilang, saya tak pakai minyak. Tapi mungkin awak pakai makeup awak, ada apa-apa benda untuk ada berminyak-minyak kan. Ini dalam ihram tak boleh pakai. Kecuali kalau kita pakai minyak ini untuk obat. Okey? Minyak kapak, awak pakai Vicks, minyak geliga. Awak pakai, kita pakai ini untuk apa? Berobat, minyak rimau. Ini semua untuk obat kan? Dan boleh pakai. Tapi kalau awak bukan pakai minyak-minyak ni untuk berobat, cuma awak ni tak boleh tak cium minyak kapak. Awak kena dam nanti. Sebab awak bukan sakit. Faham tak? Yang paling hebat selalu minyak kapak orang tak ada nak buat cium-cium, tak ada. Itu makna dia sakit lah baru dia cium-cium kan. Tapi ada sejenis minyak caklang. Warna hijau tu kan. Itu bau dia memang cukup sedap tu. Kan? Ada orang, dia beli aja untuk apa? Untuk cium. So sedap. Dia bilang.
Okay? Macam ada orang suka nak cium minyak petrol. Ada orang boleh pengsan cium minyak petrol. Ada orang suka dengan minyak petrol. Okay? So kalau memakai minyak pada badan atau sebagainya, dan bukan untuk berobat, awak sentuhkan pada muka awak, mana hidung ni dah bahagian muka kan, maka ini kena dam. Tapi kalau untuk berobat, orang tu sakit, nak pakai minyak kapak, nak pakai minyak limau, nak pakai minyak geliga, nak gunakan Vicks, silakan. Itu tak ada masalah bila sakit. Jelas ni? So apa minyak yang awak biasa pakai boleh pakai kalau awak sakit. Faham tak? Tapi kalau tak sakit, saja nak gunakan sesuatu minyak, tak sama ada wangi atau tak wangi, tetap kena dam. Okey? Yang keenam, menghilangkan bulu-bulu di badan dan mengerat kuku. Okey, bulu-bulu di badan. Bulu roma, bulu mata. Ini aku takut. Sekali kalau bulu mata jatuh macam mana? Sekarang bulu mata jatuh tak? Kalau sekarang tak jatuh, kenapa kita ingat dia nak jatuh kat Mekah? Of all the time kita ingat kat Mekah juga dia nak jatuh. Kalau selama ni pun kita jalan agaknya kalau hari-hari jatuh dah lama botak, dah tak ada rambut bulu mata. Betul tak? Sekarang normal, so sampai kat Mekah pun insyaAllah. Jangan ingat habis kalau bulu mata, habis bulu roma. Saya berapa kali orang kata, Ustazah kalau bulu roma macam mana Ustazah? Saya ada masa tak ada orang, ada mengajar tempat yang kat terkepung sikit. Dia datang tanya cakap saya, memang tak ada satu lelaki ke dalam rumah. Saya cakap, awak tengok tangan saya. Saya gosok tak kena ni. Lepas tu saya buka, saya tunjuk dia. Bulu roma saya jatuh tak? Mungkin awak tak ada bulu roma. Saya ada bulu roma sikit, boleh nampak. Kan? Jatuh tak? Tak jatuh kan? Asal awak kecoh? Tu saya kecoh. Habis kalau kita pakai sekop, tak ada juga. Jadi kita nak pakai ihram ni, rambut nak buat macam mana? Ada orang nak pergi Mekah, dia pergi gunting pendek-pendek rambut dia. Pasal dia takut kan, rambut gugur kan. Sekarang pun pakai serkup kan. Buka serkup berapa banyak jatuh rambut? Banyak. Sekarang buka serkup rambut awak jatuh? Tak ada kan? Ada. Kalau jatuh, pergi cari shampoo hair menahan hair fall. Okay? InsyaAllah dia boleh mujarab. Okay? Pakailah apa shampoo yang berkenan macam shampoo dia. Okay? Yang tahan. Usahakanlah sesuatu kan. Tapi biasanya kalau kita normal sekarang, awak buka serkup awak, ada rambut, tak ada kan? So jangan ingat apa-apalah, jangan takut sangat. Okay? Kalau rambut awak sekarang waktu gugur, pergi berobat. Okay, berobat kat mana? Pergilah mana-mana emporium, belilah shampoo yang menahan rambut gugur. Okay? Pakai. Pakai pula bila? Seminggu sekali. Sampai tua lah rambut awak gugur. 2 hari kapok cuci pakai. Awak tengok nanti dia terus stop. Kita kena do something lah kan. Kita nak pergi Mekah kan. Kita buat sesuatu. So insyaAllah kita punya bulu roma, bulu mata ni semua tak gugur lah. InsyaAllah. Cuma dia bimbang pakai serkup. So pada saya awak nak pergi haji, tak payahlah potong rambut pendek macam tomboy. Macam biasa. Cuci rambut bersih-bersih. Dalam 2-3 bulan jaga kelimomo. Pakai anti dandruff. Pakai jangan tahan daripada hair fall. Ini semua dah gunakan. InsyaAllah hari nak belayar, kita dah cuci rambut, kita dah keringkan. Nak pakai minyak boleh pakai. Belum niat kan? Kalau yang nak pakai minyak. Then dah kering betul rambut, baru pakai serkup. Jadi tak gatal. Jadi kita tak sentuh kepala, kau tak gatal kan? Kau dah kelimomo tu kita nak garuk aja kan? So bersihkan semua dan baru kita pakai serkup. Okey, awak pakai serkup, awak pun dalam ihram. Okey? Jangan bimbang-bimbang. Habis kalau dia gugur macam mana? Macam mana Ustazah kau rambut gugur? Kalau dah sah gugurnya, bayar je dam. Tak berdosa, bukan awak sengaja kan? Nak bayar dam. Kita mesti ingat tahu kita kat Singapura, cuba balik rumah, pergi tengok punya CD, berapa banyak awak beli? Cerita Melayu, cerita Hindustan. Ada tak? Cerita orang putih, cerita kartun. Itu CD saja.
lagu-lagu, macam magazin-magazin, banyak kita dah mubazir. Ini kita akan buat amal-amal baik di Mekah. Kita nak kasih makan fakir miskin. Okay? So Allah yang takdirkan buat kita gugur. Gugur lah, aku dah bawa duit. Duit ni nak buat apa? Aku nak shopping, bukan nak bayar dam. Kita dah dari awal nak dah niat untuk dunia kita. Okay? Aku nak simpan duit ni, kalau ada dam, aku bayar dam. Tak ada, aku nak buat sedekah. Ini yang kita nak buat. Buat duit banyak. Bukan shopping aja. Okay? So kalau kena dam, bayar. Kena gugur bayar dam. No problem. Itulah takut dam dia apa nanti kita dengar. Okay? So jangan bimbang-bimbang Lagi satu saya cakap nak terangkan, orang perempuan. Awak dalam ihram. Awak keluar di depan khalayak ramai, wajib tutup aurat macam dalam solat. Tapak kaki semua mesti tutup. Cukup tutup. Tolonglah jangan awak keluar di depan khalayak ramai, pakai baju yang jarang, pakai pants dengan t-shirt, selendang kontot, baju jarang. Orang boleh nampak semua. Ini pun bukan cerita saya buat. Saya sampai tegur orang tu. Orang Singapura, sebab dia pakai bag dia tahulah kita ada orang Singapura ke tak. Tapi dia tak tahu saya orang Singapura. Sebab saya kalau pergi Mekah, saya akan pakai hitam. Jangan sana kat sana orang Arab mesti pakai hitam. So saya pakai hitam. Bila jalan depan saya memang saya nampak. Pakaian dia saya perempuan tengok pun, ya Allah ni dalam Masjidil Haram. Baju dia jarang. Terus saya bilang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek, balik rumah lekas. Dia terperanjat terus saya. Saya orang Singapura saya bilang. Balik rumah lekas salin pakaian. Tak bagus pakaian dalam masjid. So jagalah jangan kita ingat orang semua yang pergi itu semua bagus pakaian. Banyak orang Singapura kurang bagus pakaian. Okay? Kita bukan pergi sana nak tunjuk seksi-seksi, glamour-glamour, berkilat-kilat, berkilau-kilau. Ini semua bukan untuk pergi haji. Bukan pergi haji nak tunjuk hebat-hebat, pakai cahaya mata pun. Ramai kita tengok macam mana bentuk cahaya mata dia. Luar biasa cantik. Pakailah macam mata hitam pakai, nak pakai apa pakai. Tapi bukan nak menunjuk-nunjuk. So tolong jaga. Okay. So soal kita punya kepala kita depan orang ramai mesti tutup. Bila kita berada di dalam bilik kunci, dalam bilik semua perempuan. First dulu, semua perempuan. Boleh tak saya buka selendang? Boleh tak saya buka serkup? Boleh tak saya pakai baju butterfly nak tidur? Tafadhal, tak ada hukum. Boleh. Tapi saya buka serkup. Buka-bukalah kalau ada gambut, bayar je dam. Kalau tak ada rambut, orang saya tak reti nak tidur dengan serkup. Tak usah tidur dengan serkup. Pasal dalam bilik semua perempuan terkunci. Okey? Bilik sudah kunci. Dan kalau bilik tu ada orang ketuk, Fatimah. Alamak. Si Fatimah kata, Abang Ali. Wah, dia pun macam tak jumpa lah bertahun. Dia pun lari buka. Tolonglah. Ini kawan-kawan kita dalam bilik ada kan? Suami saya datang. Tutup aurat betul-betul. Ataupun awak buka kecil, awak aja yang keluar. Awak tutup aurat, awak keluar. Okey? Jangan pakai buka pintu. Okey? Bila pun orang ketuk, jangan gamam, jangan terus buka. Aurat tutup dulu. Kalau kita dalam ihram sekalipun, kita boleh buka serkup, buka selendang dalam bilik yang semua perempuan yang terkunci. Jelas? Kalau kita berada dalam bilik, tak ada, bukan perempuan, ada lelaki pula. Macam mana? Boleh ke satu bilik dengan lelaki dalam ihram? Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Boleh. Suami, anak, menantu, ipar. Ni awak tidur. Ipar tak boleh, haram. Okay? Siapa yang dalam bilik kita? Bapak mertua, semua mahram kita lah kan? Kalau kita kata kita suami isteri dalam bilik, dalam ihram, boleh satu bilik, tak ada masalah. Boleh. Diorang kata tak boleh. Siapa yang kata tak boleh? Yang tak boleh je kalau awak tak boleh kontrol diri. Faham tak? Jadi kalau tak boleh kontrol diri, nanti haji awak batal. Sebab itu orang takut orang berpisah. Faham tak?
Actually tak payah berpisah. Kenalah pula katalah orang lelaki suami isteri, suami semput, isteri semput, tiap malam suami gosok dada isteri, dia gosokkan belakang dia, okey. Pasal semput sakit, tiba-tiba si isteri kena bilik lain, nak suruh siapa gosok belakang aku? Si suami pun semput, siapa nak gosok belakang aku? Jadi susah kan? Boleh tak tinggal di rumah? No problem. Suami isteri ada aurat tak? Ada aurat tak ada? Ada? Tak ada aurat. Okay? So kalau dia dalam ihram, dia buka selendang, buka semua serkup dia nak tidur dengan suami dia, boleh tak? Tapi kena jagalah, tak pasal apa kadang-kadang current tu lagi baru. Okay? Positif negatif dia lagi kuat. So takut dia terperanjat, nanti macam-macam boleh berlaku, blackout ke macam-macam. So kalau current dah wire dia tu dah puluh-puluh tahun, current dah tak jalan lagi seorang. So awak yang lebih tahulah, faham tak? Awak tahu awak tak boleh. Mungkin suami awak nanti malam-malam tak, dia nak pegang awak, dia nak sentuh awak, dah ini perkara biasa, dan dalam ihram pun nak pegang, jadi masalah. So bisa. Kalau awak kata tak, kita dah tak ada apa-apa lagi lah. Kita tunggu mati aja. No problem lah. Okay? Pasal the current dah out. Okay? So, yang kita yang penting nak tahu, orang jangan orang bilang. Ini dalam bahasa Arab bilang kil wakal. Ini kita tak nak dengar. Nak kita dengar hukum. Dalam Islam tidak diwajibkan lelaki tinggal bilik lain, isteri tinggal bilik lain. Awak boleh tinggal satu bilik tapi kontrol. Saya belum tahu dapat kontrol. Awak sendiri tahu. Okay? Saya boleh kontrol, suami tak boleh kontrol. Suami boleh kontrol, isteri tak boleh kontrol. Dan berbahaya kan? Kalau berbahaya, bilik lain. Okay? So kalau dia tinggal satu bilik dengan suami dia, suami nak rambut dia terbuka depan suami, semua tak apalah, ni mahram. Faham tak? Kalau ni anak, depan anak ke apa, tak pakai serkup, tidur macam dia biasa tidur, tak ada masalah. Sebab ni mahram. Kalau lelaki bukan mahram, tak boleh. Lelaki yang bukan mahram kita, tak boleh. Semua wajib tutup. Okay? So itu kita jaga. So menghilangkan bulu-bulu di badan. So kita tak payah bimbang lah. InsyaAllah badan kita tak semudah itu tanggal bulu-bulu di badan. Yang nombor lagi satu, yang termasuk bagian nombor 6 juga, mengerat kuku. Okay? Kita kalau dalam satu masa kita potong kuku di 10 jari kita, jari tangan, dan 10 jari kaki, mana 20 jari ni kita potong serentak, satu dam. Okay. Kalau kita potong satu pagi, satu lagi petang, satu lagi malam, dah 3 kali potong kan, satu dam. 3 time. Dia paling kurang 3 potongan, 3 jari punya kuku, baru dikira 1 dam. Okay. Kalau kurang dari 3 jari, boleh kurang sikit dia punya dam. Okay. Habis dam dia apa? Ini juga mesti ingat. Kadang-kadang kita ni biasa lah, dah tak ada kerja. Dia kita gigit sendiri kuku kita kan. Kalau awak memang orang biasa gigit awak punya kuku jari awak, bila awak tak sengaja awak gigit, awak kena dam. Ni semua nak kena jagalah. Bila dah ada rasa azam nak pergi haji, umrah, ni nak kena jagalah. Kalau nak pergi suami awak tegur-tegur lah isteri. Isteri pun tegur-tegur suami. Isteri tahu si suami ni suka gigit-gigit jari kuku dia. Bilang, bang, awak tu gigit kuku tu, jaga, nanti kena dam. Habis kalau korek hidung kena dam tak? Jangan keliru. Itu semua tak ada dam. Itu perkara biasa. Okay. 1 sampai 6. Okay. Ini dam ni. Dam ni namanya muqaddar mukhayyar, yang sudah ditetapkan tapi diberi pilihan. Okey. Dam dari nombor 1 sampai nombor 6. Yakni lelaki pakai pakaian yang berjahit, yang bersarung, yang bertembung, yang bersimpul, yang berkait. Lelaki memakai sesuatu menutup kepalanya yang memang dijadikan untuk tutup kepala. Okey. Perempuan
dia memakai sarung tangan atau dia menutup muka. Okey. Kemudian yang memakan, menyentuh, memakai, menggunakan minyak, air, makanan, benda apa pun tujuannya untuk wangi. Okey. Kemudian yang kelima ialah kita menggunakan minyak wangi atau tak wangi pada rambut kepala kita dan muka janggut kita. Okey, ini pun kerendam. Yang keenam ialah kita menghilangkan bulu-bulu di badan atau mengerat kuku. Mengerat kuku, kalau 20 jari ni dipotong serentak 1 dam. Kalau 20 jari ni dia potong satu kira 1 dam. Tapi kalau 2 1 dah dia potong 2 kali saja. 2 1 dah kira 1 dam. Tapi kalau sekali potong, sekali gigit 4 jari atau 3 jari, lepas lagi 1 jam 3 jari, petang dia kacau belakang kaki dia, korek-korek kuku dia ketip. 3 1 dam. 3 1 dam. Okey? Kalau 1 baru 3 baru kira 1 dam. 2 1 dam. 3 kali 3 dam lah. Jadi apa dam dia? Inilah dinamakan muqaddar mukhayyar, sudah ditetapkan tapi awak boleh pilih. Awak tak mesti potong sembelih seekor kambing. Alamak, berapa ekor kambing aku nak sembelih ni? Tergigit kuku sembelih kambing, gosok gigi pakai ubat sembelih kambing, pengsan aku, dia bilang. Okey, so tak nak lah. Ada lain tak? Yes, ini ada choice. Ini awak nombor 1 tak nak ambil pun tak apa, boleh ambil nombor 2. Nombor 2 tak nak, nombor 3 boleh. Sebarang awak boleh pilih. Tapi ada dam awak tak ada choice. Okay. Atau, sebab tu ada perkataan atau berpuasa 3 hari. Sebaik-baik puasa kat Mekah. Kalau tak boleh, boleh puasa kat Singapura. Selagi belum settle awak punya dam ni, awak punya haji atau umrah tergantung. Puasa 3 hari dengan niat saja aku puasa esok hari kafarah hajiku atau umrah. Atau puasa ni pun leceh juga, panas kat Mekah. Atau macam mana? Bersedekah. Nampak ringan ni nombor 3. Banyak orang akan ambil nombor 3. Bersedekah makanan pada 6 fakir miskin. Ada orang yang kata tak naklah aku puasa sudah, duit aku tak terkopak. Dan ada orang kata tak naklah aku bersedekah sudah. Berapa orang? 6. Okey. Setiap satu orang ada dia punya ukuran, tapi kita kasih dia punya estimation 1 kilo 600 gram. Leceh tu. Round up lah. Satu orang 2 kilo. Faham tak? 2 kilo makanan. Kalau tak boleh kasih makanan, susahlah bagi kita bangkali nak angkat beras apa semua kan. Harga 2 kilo makanan. Beras 2 kilo berapa? Bukan harga Singapura harga kat Mekah. Jadi kalau kita 6 orang kali 2 12 kilo. Nak beli 12 kilo tak jual pula. Dia jual 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo. Habis macam mana Ustazah? 15 kilo lah kasih. Satu paket 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo. Kalau ada yang 10 kilo belilah macam itu. 2 kilo satu orang. Okey? Tak ada awak beli nilai harga beras, beri duit. Tapi bila nak beri tu, satu kali niat saja dah beli, saya keluarkan wang ini, sedekah ini sebagai membayar kafarah hajiku atau umrah. Okey. So dia 6 perkara, awak boleh pilih mana satu awak nak buat. Suka hati, no problem. Berturut-turut boleh, selang-selang pun boleh. Okey. Ada apa-apa nak tanya sampai sini? Ada soalan? Faham semua? Jangan bilang faham, lepas tu nanti balik tanya tak faham pula. Tapi saya akan jawab. Tapi kalau tak faham, tolong tanya. Kalau awak rasa belum timbul pula masalah, aku nak bertanya, balik-balik teringat, tulis. So minggu depan panjang umur kita insya-Allah taruh je atas meja. Okey. Ni sekarang kita dah 6 ni nombor 7. Memburu
Memburu, yes. Memburu binatang darat yang liar, yang halal dimakan. Banyak syarat dia. Kita memburu. Binatang dia bukan laut. Binatang laut boleh diburu. Boleh pergi memancing dalam ihram. Boleh. Awak tengah dah jalan nak sampai ke Mekah, awak jalan ikut kos, ikut jalan laut. Perut lapar. Orang kata pergilah tangkap ikan ke ketam ke apa-apa lah yang ada. Boleh tak saya makan tu? Boleh ke tak boleh? Boleh. Sebab dia binatang laut. Binatang laut no problem. Binatang dia mesti darat. Dan dia liar. Dia halal dimakan tapi dia liar. Ada binatang darat dia tak liar. Kambing, lembu, kerbau, ayam, itik, dia binatang darat yang tak liar. Okey, itu boleh tak kita sembelih? Boleh tak? Kalau tak boleh kesian pula orang dalam ihram tak boleh makan ayam, tak boleh makan daging. Yang biasa kita makan yang bukan liar dalam ihram boleh sembelih. Faham tak? Boleh kerja ni nak tangkap ayam, nak kasih kita nak makan ataupun kita nak tolong Syekh Haji makan. Kita sekarang pergi Mekah senang. Kita tahu makan saja. Masak muasasah yang jaga awak 5 hari, bukan Syekh Haji. Awak tahu makanan datang saja. Dulu-dulu yang berpuluh tahun dulu kambing korban kita tu akan diambil untuk diberi makan jemaah di Arafah, di Mina. Arafah tak dapat lah. Tapi Arafah mereka potong kambing, bukan kambing korban. Itu akikah. Akikah sedekah punya kambing. Itu yang dikasih makan jemaah. Okay. Dan kemudian bila dah hari tasyrik, kita akan makan kambing korban. Mereka akan masak setiap hari lah kambing. Tapi mereka masak macam lauk lah. Okay. Tapi boleh tak kita makan daging tu? Boleh. Sebab dia binatang darat yang halal. Yang jinak, bukan liar. Ini binatang darat, tapi dia liar. Seperti rusa. Rusa boleh makan kan? Dia bukan binatang yang jinak, dia binatang yang liar. Okey? Jadi kalau dia binatang darat, dia liar, yang halal dimakan, boleh. Binatang darat, dia liar, tapi dia haram dimakan. Boleh tak kita buru dia? Dan ihram jangan jadi pemburu. Tapi kalau darurat misalnya, kita terpaksa kejar dia atau bunuh dia, sebab dia datang nak attack kita, mungkin kita no problem, kita naik kapal terbang atau naik kapal laut atau sebagainya, straight dah sampai. Ada orang sampai hari ini pun mereka datang pakai bas. Okay? Walaupun jalan raya dah ada, tapi kadang-kadang ada timbul masalah. Ada orang daripada Yaman naik bas saja pergi Mekah. Dekat 800 km. Mereka naik bas. Ada orang dari Jordan. Ada orang daripada daerah-daerah sekitaran Tanah Arab tu. Mereka datang pakai bas tu. Okay. So dalam perjalanan tu, kalau zaman dulu mereka akan jumpa binatang-binatang liar. Mungkin jumpa ular. Ada orang dekat Mekah, dia bukan dekat padang pasir. Orang Singapura dekat Mekah. Satu ketika kat Mekah, awak tak boleh tengok makanan atau sebagainya yang tak ada lalat. Banyak lalat. Okey? So sekarang macam mana kita ni dalam ihram? Boleh bunuh lalat tak? Awak dalam ihram, lalat, ada orang bawa tempat pukul dia, jual kat Mekah. Perat, dia pukul lalat. Tak banyak sangat. Macam mana dalam ihram boleh bunuh lalat tak? Boleh ke tak boleh? Tak boleh? Boleh? Nyamuk banyak digigit kita? Boleh bunuh nyamuk? Awak dalam ihram Boleh? Tanya dulu. Kenapa boleh? Binatang ni laut ke darat? Darat. Liar ke jinak? Liar. Boleh makan ke tak boleh? Tak boleh. Kalau tak boleh, no problem. Takkan nak makan nyamuk, tak makan lalat. Kita makan lalat, goreng lalat ke apa? Tak ada kan? So, kalau lalat banyak, bunuh lah. Halau lah. Nyamuk, bunuh lah. Ular dah diri kat depan kita gini. Dulu Madinah, zaman dulu banyak ular. Zaman Nabi semua banyak ular kat Madinah. So Nabi selalu ajar kita, kalau ular-ular Madinah, Nabi kata, sebelum bunuh, cakap dengan dia, Bismillah, kalau engkau
jin, pergi dari sini. Kalau engkau ular, aku bunuh kau. Kalau dia jin, ular tu akan jalan. Tapi kalau dia ular, dia tengok juga kita, bunuhlah dia, tak ada dia bunuh kita. Faham tak? Dulu kat Madinah, penuh anjing. Banyak anjing. So, banyak binatang yang dulu boleh dapat sekarang dah, kerana dah dicantikkan, semua dah tak ada lagi. So, bila pun kita ingat, kalau binatang ni pertama boleh halal kita makan, dan dia liar, dan dia darat, boleh bunuh ke tak boleh? Kalau dia halal makan, liar dan dia darat, tak boleh bunuh. Tapi kalau dia liar, dia darat, tapi haram dimakan, boleh bunuh. Itu pun kalau ada sebab lah. Kalau awak lihat, yang nombor 8, kita akan berhenti di nombor 8. Memotong, mencabut pokok-pokok di tanah haram. Kita duduk, kita tengok, perhatikan. Kenapa dalam ibadah haji, Allah tak larang kita tebang-tebang pokok, cabut-cabut pokok. Allah larang kita daripada memburu binatang darat yang liar. Rimau ke apa dia tak boleh buru. Jangan buru, biarkan dia saja. Okey. So, ini satu message kalau kita perhatikan. Sebab ini pokok-pokok kalau ada, binatang-binatang ni ada, ini rahmat Allah. Binatang ni pun nak hidup kan, dia ada dia punya own world, biarkanlah dia, jangan kacau. Bila pokok ditebang, gunung ganang dihakiskan, binatang-binatang dibunuh, orang tua-tua makin sikit, kanak-kanak tak ada, orang kahwin-kahwin tak beranak kan, dan orang semua nampak muda aja, itu tanda kiamat dah cukup dekat. Okay. So kita berhenti di sini yang pada nombor 8. Dia punya dam saya belum terangkan. Okay. Nanti kita ambil nombor 9, 10 ada dam lagi. Okay. Dan kita baru habis 10. Ini senang kita boleh jaga. Okay. Senang. 10 pantang larang ni semua orang boleh jaga. Terbuat bayar dam. Tapi lepas tu kita akan bincang 3 pantang larang. Ya, ini tak ada dam. Tapi kalau kita terbuat sengaja, terbuat tak sengaja, tak perasan, Allah ampunkanlah kita. Kita sengaja buat, ini akan menjejas kemaburuan haji dan umrah kita. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'alna bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fahdina fahdi ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al katri musa wa dhakar, Rabbi yafiqna fikum lima tarda qawlan wa fi'lan karama wa rizqil kulla halalan daima wa akhilla askiya ulama nahza bi khairi wa nafa kulla shar, Rabbana aslih lana kulla shay'in wa akir rabbi rida minkal 'uyun واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تأشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء ولا العال كرام الشرفاء ولا صاب المصابه الغرار اللهم دنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعسك فحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين. Siapa? Kad Waketon warna